Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak share tentang catering and logistik. Tapi sebelum tu, kita layan dulu trailer ini. Audio Jungle. Cah! Audio. Okey, trailer tadi adalah daripada Fit IIUM. Event Fit IIUM korang boleh check out dekat link yang aku provide. Korang boleh tengok page Fit IIUM di Facebook, okey? Alright. So, untuk catering and logistik, kita akan teruskan. Sebelum tu, aku nak kreditkan kepada Event Apprentice sebab bagi aku diorang punya slide untuk aku share dekat korang. Okay, so content untuk video ini, yang pertama aku akan terangkan apakah itu catering dan apakah itu logistik di dalam event management. Tentunya kemudian objektif kepada catering dan logistik, kemudian apakah proses yang terlibat berkenaan catering dan logistik, dan yang terakhir adalah cabaran-cabaran di dalam skop kerja kedua-dua jawatan tersebut. So untuk definisi, catering dan logistik adalah dua perkara ataupun dua jawatan yang berbeza, mempunyai job scope yang tidak sama, dan kenapa dia digabungkan itu nanti aku cerita kemudian. Baik, catering itu seperti namanya juga, tentang makanan lah. So dia melibatkan makanan, minuman dan makanan-makanan ringan. Seterusnya logistik melibatkan pergerakan kenderaan yang terlibat dengan urusan acara. Sama ada kenderaan itu kenderaan vendors atau kenderaan speaker jemputan, kenderaan artis, kenderaan VIP. So dia akan melibatkan semua itu. Seterusnya, apakah tujuan atau objektif kedua-dua jawatan tersebut? Yang pertama, untuk catering, ni untuk catering lah. Tentunya dia main peranan sebagai attraction. Kalau kita membuat ataupun organize sesuatu event dan kita katakan untuk event ni kita ada provide lunch, kita ada provide breakfast, itu pun adalah salah satu faktor untuk menarik orang datang kepada event. Banyak lagi faktor lain, antaranya start point ataupun mungkin speaker tu adalah speaker yang terkenal, popular, itu pun faktor attraction. Tapi dalam posisi catering dengan provision of makanan juga boleh menjadi antara faktor attraction. Contoh macam kita conduct talk. Kita tahu talk ni biasa tak ramai orang. Tapi apa yang kita boleh buat untuk dapatkan sense of attraction? Kita kata yang kita ada provide breakfast or kita ada provide lunch. So that orang akan lebih tertarik untuk datang. Okay. Kemudian smoothness. Smoothness ni lebih kepada logistik lah. Untuk memastikan kalau kita jemput VIP dari luar tu, dia kena tahu. Sebab dia orang tak biasa, kalau dia orang tak biasa datang universiti, dia orang tak tahu kat mana venue korang ni. So apa yang, kalau kita tak ada provide logistik, tak ada orang pick up dia daripada main entrance, dia akan tercari-cari dekat mana, contoh satu venue ICC. So dia akan tercari-cari dekat mana ICC. Kalau dia call pun, korang bagi location pun dia tak faham, dia tak boleh nak baca. So benda-benda tu melibatkan masa dan dia akan drag. Kalau dia salah jalan, kalau dia salah sempang, dia akan drag masa. So yang terbaik untuk smoothness, kita jaga tu semualah. Kita pick up dia daripada main entrance, terus kita bawa, kita, apa nama tu? Kita, apa nama? Polis apa nama? Yang bawa VIP tu? Escort. So kita escort VIP daripada main entrance. Tak kisahlah, tak semestinya VIP. Dia juga boleh jadi artis, dia juga boleh jadi marshal. Yes, kita marshal dia. Dia juga boleh jadi student yang kita invite dari luar. Any person yang terlibat dengan event kita, yang datang dari luar, yang tak tahu selok-belok route di dalam universiti tempat kita buat acara. Okay. Dan yang terakhir, objektifnya adalah cleanliness. Yang ni melibatkan catering lah. Kenapa cleanliness? Sebab kalau kita buat event, contoh dinner, AGD ke, siapa yang memastikan tempat itu bersih selepas acara habis adalah
catering lah, yang terlibat dengan catering, make sure tidak ada tinggalkan kesan-kesan makanan, sampah-sampah makanan, lebihan-lebihan makanan, tak ada yang tertinggal, tak ada yang tersisa dekat venue. So, catering ni juga memastikan cleanliness dari segi itu. Okey, seterusnya adalah proses. Proses ini adalah apa yang perlu dilakukan bermula daripada acara itu di peringkat awal, iaitu di peringkat perbincangan atau di peringkat proposal, sampailah di peringkat pelaksanaan. Di peringkat awal, apa yang catering and logistik perlu buat adalah mengenal pasti. Mengenal pasti event tu tentang apa gerak kerja diorang, apa yang diorang kena buat, VIP mana yang terlibat, semua benda lah. Contoh kita ambil catering Okey, untuk contoh acara pula kita letak forum. Okey, kita ada satu event forum. Kemudian contoh saya catering, aku perlu tengok pada proposal untuk mengenal pasti event forum ini ada bagi makanan tak kepada VIP, which of course perlu adalah. Just make sure. Kemudian pada siapa lagi? Kepada peserta ada bagi provide makanan ringan tak? Ataupun lunch ke, breakfast ke, minuman ke. So aku kena kenal pasti, ada provide makanan ke tidak? Provide makanan tu dekat siapa? Kemudian provide makanan tu makanan apa? Sama ada makanan ringan, makanan berat, ataupun perlu tak? Kalau VIP tu perlu ada meja yang disediakan untuk diorang makan ke tidak? Kalau perlu ada tu, meja tempat makan tu dekat mana? Semua benda tu kena identify. Untuk logistik pula, so identify forum itu ada berapa panel, dan panel itu dari mana. Kemudian panel itu kalau dari dalam universiti korang tak perlulah escort daripada main entrance. Korang mungkin tunggu dekat tempat parking sebab dia dah tahu dah mana venue. Tapi kalau panel tu dari luar, so korang perlu tahu contoh, okey, 2 panel ni dari luar. So 2 panel ni korang kena tunggu dekat main entrance. Make sure korang dapat escort kedua-dua panel tu. Maksudnya bukan satu panel masuk, lepas tu korang lagi satu panel tu korang tak escort. So make sure kalau ada 2 panel dari luar, kedua-dua korang escort ke venue daripada main entrance. Okey, itu proses mengenal pasti. Dan seterusnya quotation. Quotation ni hanya untuk catering. Selepas catering dah mengenal pasti siapa yang makan, apa yang dia makan, berapa orang yang makan, semua tu, dia perlu survey kedai mana ataupun caterer yang mana provide that kind of menu, that quantity of menu. Cari yang paling murah. Survey caterer atau kantin atau kafe yang boleh bagi servis yang paling murah dan paling berbaloi. Bos, kalau minta quotation ni tak confirm order lagi kan? Supply. Tu confirm order? Tak. So minta quotation ni tak confirm order sebab korang minta sebut harga dia. Korang bagi tahu menu apa, berapa orang, kemudian dia akan bagi quotation. So korang carilah quotation mana yang paling murah atau paling berbaloi. Dan kemudian proses seterusnya adalah confirmation. So korang confirm lah mana yang korang rasa, okey, kafe ni yang paling murah. So korang confirm dengan kafe tersebut. Untuk logistik pula, dalam proses confirmation, korang kena confirm panel yang datang dari luar itu apa nombor plate dia. Sebab proses-proses ni kebanyakannya dia tidak akan sama dengan proses sebelumnya. Contoh, dekat proposal kita dah tulis dah nak panel A, panel B, panel C. Tapi mungkin dalam proses perbincangan, proses dealings, terpaksa tukar panel lain, panel F, panel G, panel H. So korang kena sentiasa alert dengan proses itu. Dan masa proses confirmation ni adalah confirmation dekat panel yang betul-betul korang dah lock untuk datang. Bukan korang confirm dengan panel yang dalam proposal tadi tu. Sebab dah tukar kan. Sentiasa update dengan proses yang berlaku di dalam keseluruhan acara. Alright, untuk logistik tadi aku dah sebut. Confirmkan dengan other parties ataupun confirmkan dengan panel. Macam tadi contoh forum kan. Confirmkan dengan panel tu, yang dari luar tu, apa nombor plate dia, kereta apa, warna apa. Untuk korang escort dekat daripada korang punya main entrance. Alright. Okay, untuk catering, masa korang nak buat confirmation tu dah kena bayar. Tu nanti deal dengan, masa ni korang perlu deal dengan financial controller lah. Sebab bayaran perlu dibuat untuk confirmation. Dan yang terakhir sekali, proses yang terakhir sekali adalah proses pengurusan pada hari kejadian. Okay, so pengurusan tu kalau untuk catering pula, macam mana korang nak serve the panels. So macam mana korang nak agihkan makanan atau refreshment kepada peserta. So korang kena manage lah benda tu. Mungkin nak bagi makanan refreshment tu masa registration tu korang nak agihkan. So korang kena fikir macam mana korang nak deliver kerja korang pada hari kejadian. So itu based on your creativity lah. Apa yang penting adalah smoothness, kelancaran acara. Dan pengurusan untuk logistik pula, kena reserve parking area untuk kesemua panel yang akan hadir ke event tersebut.
kena reserve awal-awal dan make sure sama ada korang letak kon atau tanda atau ada orang jaga dekat kawasan parking tu. Takut nanti bila korang dah escort daripada main entrance, tak ada pula parking dekat situ. So kena make sure ada reserve parking dan kemudian korang escort daripada main entrance. Contoh ni aku bagi adalah contoh acara forum. Dia akan bertukar skop kerja kalau dalam acara bazar pula. Sebab bazar dia melibatkan banyak vendor atau orang jual-jual atau peniaga daripada luar. Yang tu cerita lain pula. Yang aku bagi tadi tu adalah contoh event forum, acara forum. Okey. Wow. Cool. Okey, kemudian yang terakhir aku kira, the challenges. Ini adalah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh kedua-dua entiti inilah, catering and logistik. Okey, cabaran pertama. Perubahan di dalam description proposal ataupun perubahan bajet berkenaan melibatkan catering. Yang ni perubahan ni sakit sikit lah. Sakit macam mana? Contoh di peringkat awal dalam proposal, ni masih ambil contoh event forum tadi kan. Di peringkat awal dalam proposal kata nak bagi peserta lunch. Okey, dalam proposal stated nak bagi peserta lunch dan nak bagi panelis pun macam biasalah lunch jugalah. Tapi tiba-tiba kita dah survey, kita dah ambil quotation, kita dah nak confirm dengan catering, tiba-tiba kita dapat maklumat bajet tak cukup, so lunch untuk peserta tu tak jadi. Mungkin bagi roti sahaja, tak jadi bagi lunch sebab kekangan bajet. So kita tak boleh nak rasa emotional ataupun kita tak boleh nak rasa marah terhadap orang yang terlibat. Contoh macam financial controller, kita tak boleh nak marah dia lah, because masing-masing buat kerja masing-masing dan itu what happens setelah consider pelbagai aspek dan kita hanya perlu terima. Kita try to adapt dengan masalah tu. Tak apa, walaupun banyak kerja kita dah buat, tak apa. So kita just get back kerja kita dari awal, kita dapatkan quotation semua tu lah. Ini sebab ini adalah cabaran yang perlu seorang catering ataupun sekumpulan catering hadapi. Okay? Masalah tadi tu dari segi bajet, tak semestinya bajet. Dia boleh juga dari segi description of the proposal. Maksudnya mungkin awal-awal tu tak cakap pun nak bagi refreshment dekat peserta. Tu tiba-tiba kena bagi. So kita kena adapt dengan the problem. Jangan nak melenting je. Alright. Masalah atau cabaran yang kedua adalah kekangan bajet untuk mendapatkan jenis atau jumlah makanan yang kita nak buat. Okay, contoh macam mana? Contoh acara yang sama. Dalam proposal minta nasi ayam untuk semua peserta, 100 orang peserta dan panelis 5 orang dan komiti contoh 25 orang. So total 130 nasi ayam for the type of jenis makanan dan 130 adalah jumlah makanan. Baik, timbul masalah kekangan bajet apabila kita hanya dapat RM3 satu kepala. RM3 satu kepala. Maksudnya dalam bahasa lain, ada ke orang jual nasi ayam RM3 seorang? Ini adalah cabaran yang kita kena hadapi. Apa yang kita nak buat, kita try to adjust mana yang boleh adjust. Sama ada kita nak adjust dengan kafe untuk buat nasi ayam RM3 ataupun kita nak adjust peserta tu kita kurangkan kepada 80 atau kurangkan kepada 50 ataupun kita nak adjust tukar kepada menu lain. So kita kena buat adjustment due to budget constraint. Okey, cabaran yang ketiga. Cabaran yang ketiga adalah kelemahan caterer ataupun kelemahan kafe dari segi kualiti, kuantiti ataupun penghantaran ataupun kesalahfahaman berlaku. Maksudnya kesalahan ni bukan dari kita. Kita dah order cantik, harga cantik, quotation cantik, bayaran cantik. Tapi kesalahan ni datang daripada kafe yang kita minta tu. Mungkin dia bagi barang tu bahan dia dah busuk. Ataupun dia bagi kuantiti dia tak cukup. Ataupun dia dah siapkan 130 nasi ayam tadi, tapi dia tak ada kenderaan nak hantar ke venue. Ini semua cabaran-cabaran daripada pihak caterer ataupun daripada pihak kafe, daripada pihak orang yang kita order tu. So kita kena pandai macam mana nak tackle. Depends on the problems lah. Kalau tak ada, contoh dia tak ada kenderaan nak hantar tu, kita kena pergi ambil. Kalau dari segi kualiti makanan tu, tengoklah kualiti tu masalah apa. Kalau masalah poisoning, yang tu dia memang bersalah lah. Kena report dengan universiti. Kalau masalah dari kuantiti tu, korang kena minta lah cukupkan kuantiti dia. Dan masalah-masalah lain depends on macam mana korang handle masalah daripada pihak kafe. Alright, yang keempat, ketidakcukupan kuantiti makanan oleh kerana underestimate bahasa Melayu. Memperendahkan expected. Aku nak kena cakap bahasa Inggeris tak? Slide bahasa Inggeris. Expected participant. Maksudnya kita contoh yang sama, 130 nasi ayam tadi, tapi yang datang partisipan 200 orang. Maksudnya total kepala 230. Kita kekurangan 100 makanan disebabkan oleh kita anggap ataupun kita expect 130 je yang hadir. Tapi yang hadir tu lebih. Ini challenge-challenge yang selalu berlaku lah. Selalu berlaku. Tidak terlalu susah lah nak tackle. Sebab mungkin kita boleh mention dekat poster kita ke, iklan kita ke, makanan hanya disediakan untuk
100 peserta terawal. So dari situ kita dah boleh tackle lah masalah. Maksudnya kalau ada datang lebih daripada itu, kita dah bagi tahu, kita tak provide untuk diorang. Itu antara langkah cara kita nak atasi cabaran. Atau mungkin kalau kita ada cara lain, kalau kita ada lebihan keuangan atau kecukupan keuangan, kita boleh tambah lagi makanan untuk kita bagi kepada peserta. Itulah dua contoh yang saya boleh bagi. Mungkin korang ada contoh lain, korang nak suggest, boleh suggest di ruangan komen, insyaAllah. Dan yang terakhir, cabaran yang terakhir adalah ketidakselesaan kebersihan selepas event berlaku. Contoh yang samalah, yang nasi ayam 130 tadi tu. Dah habis event semua, makanan diorang makan dalam venue. So ada yang bungkus tu ada yang tak buang, ada yang tumpah-tumpah, ada yang kuah nasi ayam tu terkena cushion venue. So ini pun cabaran juga kepada sekumpulan catering, macam mana nak tackle. Antara cara nak tackle, tak boleh makan dalam venue, buang sampah masing-masing. So korang kena monitor kebersihan sepanjang acara berlangsung. Okey. Tapi challenge untuk logistik tak banyak Challenge untuk logistik untuk contoh acara tadi tu, aku boleh kata just kena make sure sentiasa update lokasi panel. Macam itulah. Sentiasa update lokasi panel. Jangan event datang pukul 8, pukul 7.30 tu korang tunggu je kat main entrance. Korang tak update pun panel dah dekat mana, panel naik kereta apa. So korang tak update. Korang tahu setengah jam sebelum event korang tunggu je kat situ. Macam tu pun tak boleh juga. Sebab korang kena tahu kat mana keberadaan panel yang akan hadir ke lokasi. Takut korang tunggu-tunggu kat main entrance, tapi sejam sebelum acara tu panel dah ada dah pun dekat dalam venue. Yang ni banyak berlaku. Kita tunggu panel, tapi panel dah lama sampai. Yang pertama. Yang kedua, kita tunggu panel, tapi kita tak kenal pun panel yang mana. Kita tunggu je. Ini challenge untuk logistik. Okey. Itu saja untuk catering and logistik. Baik, aku nak bagi tahu kenapa event apprentice menggabungkan catering and logistik. Kerana yang pertama, di universiti tempat event apprentice ni bernaung atau berada, dia menggabungkan kedua ni. Dari segi adat di kawasan tu, diorang memang gabungkan kedua tu. Kalau dari segi logik pula, kenapa dia gabungkan kedua tu adalah logistik tidak terlalu banyak workload dan catering pun antara yang tidak terlalu banyak workload. So, diorang menggabungkan kedua-dua ini kerana satu, kekurangan komiti, dan yang kedua, jawatan-jawatan lain sentiasa ada workload. Sebelum event, semasa event, selepas event penuh dengan workload. Tapi catering hanya awal-awal sebelum event, sikit masa event, which is kena quotation and confirmation tu sahaja. Dan masa event tu berbaloi lah workload dia, lebih kurang dengan yang lain. Tapi untuk catering di tengah-tengah event tu dan pada awal-awal event tu tidak terlalu banyak workload. Jadi kalau kita rankingkan, paling tak banyak workload adalah logistik, seterusnya adalah catering. Jadi mungkin tempat University Event Apprentice ni diorang menggabungkan kerana alasan tersebut. Aku tak pasti. Yang aku tahu, tidak semestinya digabungkan. Di mana mungkin kalau event tu memang logistik memang sangat pack, sangat banyak kerja nak buat, sangat perlu difokuskan kepada logistik, dan juga catering pun sangat perlu difokuskan. Jadi boleh je kalau korang nak asingkan. Maksudnya tidak rigid, nama tu tidak boleh dibuang, tidak boleh dipisahkan, tak. Dia boleh dipisahkan dan boleh dicantumkan. Depends on workload dan availability of committee yang nak involve. Alright. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. InsyaAllah aku akan teruskan. Aku tak pasti lagi jawatan apa lepas ni, tapi insyaAllah aku akan terus upload. Dan jangan lupa korang terus subscribe, share, like and komen untuk apa-apa sebarang pertanyaan, kritikan dan cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.